Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua pendengar channel Turna Malam. Selamat datang ke channel kami. Kepada anda semua yang baru sahaja mengikuti channel kami ini, dalam channel kami ini kami akan cuba untuk berkongsikan kepada anda semua pendengar di luar sana mengenai pengalaman-pengalaman seram sama ada yang saya lalui ataupun rakan-rakan pendengar di luar sana lalui. Dan untuk setiap episod dan untuk episod yang seterusnya, saya tidak akan keseorangan. Saya akan bersama dengan seorang sahabat saya yang sebenarnya dah lama dah saya kenal dengan dia, iaitu saudara Jeffrey. Sempat juga saya berbual dengan saudara Jeffrey sebentar tadi mengenai kisah atau perkongsian kisah seram yang akan dikongsikan kepada anda semua di luar sana, iaitu mengenai satu kisah cerita mengenai sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Bunian. Assalamualaikum, apa khabar Jeffrey? Waalaikumsalam. Okey, bila kita dengar mengenai Masjid Bunian ini, sebenarnya ada sesuatu yang bermain di fikiran saya, Jeffrey, iaitu masjid yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita ke, ataupun sebenarnya apa sebenarnya, Jeffrey? Sebenarnya Masjid Bunian ni adalah merupakan satu peristiwa yang di mana digambarkan bagaimana kehidupan bunian Islam itu untuk menunaikan solat bersama-sama dengan manusia biasa seperti kita semua. Ya Jeffrey, bila sebut saja tentang masjid, apa yang pernah saya dengar lah kan, peristiwa-peristiwa mistik yang pernah dialami, saya pun pernah mengalami. Dan cerita yang paling popular yang pernah kita dengar adalah tentang masjid ini, tempat yang orang cakap tempat yang suci lah, tempat untuk kita melakukan ibadat. Kalau kata makna katanya, kalau kita buat satu perkara yang tidak baik, ataupun dengan bahasa mudahnya lah, kalau kita tidur di dalam masjid itu sendiri dengan keadaan kita yang tidak bersih, sudah pasti ia akan mengundang suatu perkara yang tidak baik. Mungkin akan kita selalu sangat dengar, kita akan dipindahkan ke mana-mana di luar masjid dan sebagainya. Itu penceritaan ataupun cerita yang paling popular yang selalu kita dengar, Jeffrey. Tapi apa sebenarnya cerita di sebalik Masjid Bunian ini? Baiklah, saya akan terus pergi kepada cerita utama, iaitu berkenaan dengan tajuk yang diberikan oleh saudara Ai, iaitu berkenaan Masjid Bunian. Kisah ini bermula pada tahun 2000-an ketika saya dalam tingkatan 1. Pada usia sebegini, kita tidak akan tahu erti takut ataupun faham berkenaan ilmu-ilmu berkenaan gaib ataupun peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengannya. Jadi peristiwa ini berlaku ketika saya balik ke kampung bersama ayah dan keluarga saya untuk berhari raya serta menunaikan ibadat solat tarawih. Peristiwa ini berlaku ketika solat tarawih. Jadi sebelum itu saya akan berceritakan. Masjid ni dibina oleh moyang saya sendiri yang diwakafkan kepada orang kampung untuk tujuan solat dan sebagainya. Ketika zaman dulu, masjid ini dibina untuk tujuan melindungi orang kampung daripada diserang oleh orang Jepun. Jadi masjid inilah menjadi tempat perlindungan orang kampung yang ketika itu tidak ramai untuk berlindung daripada serangan Jepun. Jadi saya akan ceritakan ciri-ciri masjid tersebut. Masjid ni dibina di satu perkampungan di dalam daerah Batu Pahat, iaitu di Sempang 5 Peserai. Masjid ni didirikan oleh moyang saya sendiri serta orang-orangnya. Ketika itu moyang saya ni dikategorikan sebagai penghulu besar kampung lah, sebab dia yang membuka kawasan tersebut. Jadi dia membina masjid serta mewakafkan beberapa kawasan untuk dibuat seperti tanah perkuburan dan sekolah agama sehingga sekarang ini. Masjid ini didirikan dengan kayu saja pada awalnya, pada kayu saja. Dan saya akan terangkan ciri-ciri masjid tersebut
Masjid ini di hadapannya ada seperti kolam ataupun tasik yang dibina untuk melindungi orang kampung daripada diserang orang Jepun, serta di dalamnya, di sebelah mimbarnya terdapat satu batu ningsan yang tidak boleh dipindahkan sehingga hari ini, iaitu masjid sebagai satu tanda masjid ini dibina. Bila kita sebut mengenai batu nisan ni, mungkin yang tergambar di fikiran kita, batu nisan ni menjadi tanda sesuatu perkuburan. Mungkin ada jasad di dalamnya, tetapi mungkin batu nisan ini mungkin ada penceritaan yang tersendiri, ya, Jeffrey, yang mungkin saya rasa tidak boleh diceritakan kepada sesiapa. Ya, betul. Ya, betul tu, saudara Ai. Jadi saya akan ceritakan ciri masjid tersebut. Di sebelah mimbarnya terdapat satu batu nisan sebagai tanda pembinaan masjid tersebut, dan di hadapan mimbarnya terdapat satu kawasan perkuburan khas untuk keturunan moyang saya saja. Manakala di kawasan luar masjid terdapat perkuburan orang lain, orang kampung, yang kebanyakannya adalah pejuang-pejuang pada ketika waktu tersebut. Masjid ini tidaklah besar kawasannya, tetapi masjid ini bagi saya agak unik. Dan kalau kita pergi ke masjid tersebut, tidak akan rasa sama rasa auranya seperti masjid-masjid yang lain. Apabila kita menjejakkan kaki masuk ke dalam masjid tersebut, kita akan rasa seperti diperhatikan, rasa diri kita ni perlu hormat, tidak boleh berkata-perkata yang tidak baik dan melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Ada beberapa peristiwa yang dialami oleh orang kampung sendiri. Salah satu peristiwanya adalah peristiwa untuk mengubah masjid tersebut, namun tidak berjaya. Peristiwa ni agak panjang. Jabatan Agama Islam ingin merubah masjid tersebut untuk membina kepada satu reka bentuk yang lebih moden dan lebih besar, namun tidak berjaya disebabkan beberapa halangan. Masjid ini hanya boleh diperbaiki, hanya boleh dibaik pulih hanya sedikit-sedikit saja. Tidak boleh diubah reka bentuk ataupun membesarkannya. Jadi, terdapat beberapa peristiwa yang dialami oleh orang kampung sendiri apabila ada yang mengambil barang-barang masjid, barang-barang lama, dan akan ada peristiwa demam, dan ada juga yang mengalami peristiwa akan ada seorang Pak Haji akan datang ke rumah dan memberitahu untuk memulangkan barang-barang yang telah diambil daripada masjid tersebut. Sekiranya tidak dipulangkan, penduduk kampung akan demam dan rasa tidak tenteram. Dan ada peristiwa beberapa penduduk kampung dan orang luar yang tidur tanpa mengambil uduk dan tidak tersusun, tidak sopan, maka pada esok harinya dia akan sedar dia tidur di kawasan perkuburan di luar masjid tersebut. Ini antara beberapa peristiwa yang dialami oleh penduduk kampung sendiri. Masjid ini amat terkenal pada ketika waktu dulu kerana ia menjadi tempat perlindungan daripada serangan Jepun. Dan peristiwa ini kebanyakannya berlaku dan banyak orang yang tahu. Anggaran umurnya orang tua pada sekarang ni usianya hampir 70 tahun ke atas. Okey, baik Jeffrey. Kalau mengenai penceritaan Jeffrey tadi tentang kejadian-kejadian misteri yang dialami oleh penduduk setempat, sekiranya ialah jika tak menjaga tata susila kita dalam masjid, tidak menjaga kebersihan dan sebagainya, ataupun seperti mana yang saudara Jeffrey maklumkan tadi, kalau kita ambil struktur binaan sama ada kayu ataupun papan untuk dibawa pulang, dan akan berlaku kejadian-kejadian misteri. Soalan saya, penceritaan ini ataupun kejadian ini adakah diketahui oleh masyarakat umum di kawasan sekitar masjid tersebut ataupun tidak, ataupun mungkin di peringkat umur generasi yang terdahulu saja yang mengetahui tentang kejadian-kejadian misteri ataupun aneh ini, Jeffrey? Ya, perkara ini diketahui pada kebanyakannya usia generasi umur yang 70 tahun ke atas, serta penduduk-penduduk kampung yang orang kata yang lama lah. Sekiranya kalau ada anak muda pun yang tahu, adalah generasi kedua yang disampaikan oleh datuk ataupun moyang mereka sendiri. Jadi
saya akan ceritakan peristiwa yang saya alami sebenarnya ketika waktu 7 Ramadan, pada waktu solat, hendak menunaikan solat sunat tarawih. Okey, seperti biasa, saya dan keluarga serta ayah saya akan pulang ke kampung untuk berpuasa dan biasalah untuk secara tak langsung untuk memeriahkan rumah atuk untuk Hari Raya Aidilfitri. Jadi peristiwa ini berlaku pada 7 malam Ramadan. Saya dan ayah saya serta adik-adik saya yang lain pergi ke masjid tersebut selepas Isyak untuk menunaikan solat sunat tarawih. Ketika solat sunat tarawih inilah saya merasa macam satu peristiwa yang agak ganjil serta satu permulaan dalam diri serta hidup saya berkenaan peristiwa-peristiwa gaib ini. Peristiwanya bermula seperti ini. Ketika saya hendak solat sunat tarawih, di mana di sebelah saya ada ayah saya serta beberapa orang kampung, saya berada di saf yang ketiga dan di hadapan saya ada 2 saf sebelum, dan di hadapannya ada imam. Dan saya melihat, biasalah pada usia ketika tingkatan 1, biasalah mana nak adanya solat yang betul-betul khusyuk, kita akan memandang sekeliling kita dulu. Jadi saya pun memandang ke saf hadapan saya. Saya berasa pelik. Kenapa semua orang di hadapan saya yang berada di 2 saf di hadapan semuanya berpakaian Pak Haji serta hampir semuanya sama dia punya karakternya. Dalam waktu itu, waktu nak bersemayang itu, kalau kita tengok kepada jumlah makmum itu, boleh dianggarkan sekitar dalam berapa orang pada asalnya, pada awalnya sebelum penampakan yang timbul. Pada awalnya saya anggarkan pada ketika itu untuk menunaikan solat sunat tarawih tadi, anggaran orangnya adalah seramai 30 hingga 40 orang. Jadi ketika saya hendak solat tu, saya berasa pelik dan saya pandang di 2 saf hadapan saya, kenapa yang di 2 saf hadapan ni karakternya tak seperti orang kampung biasa yang biasa saya nampak. Diorang ini berpakaian hampir sama, bersaban, berketayap, serta putih lain daripada yang lain, serta berbau harum. Harumnya tidak sama macam harum macam minyak atar ataupun harum kasturi. Harumnya harum semerbak yang tidak boleh digambarkan serta ataupun dibau pada masa yang sama. Jadi saya pun berasa pelik. Jadi disebabkan saya takut dimarah oleh ayah saya teruskan solat. Jadi ketika sedang solat tu, Pak Imam akan membaca Al-Fatihah dan makmum akan mengaminkannya. Ketika amin inilah saya merasa pelik. Saya anggarkan tadi hanya 40 orang, tapi aminnya berbunyi macam 100 orang. Sedangkan kapasiti masjid tersebut hanya kecil. Mana datangnya suara yang ramai-ramai tadi? Jadi saya merasa pelik. Jadi saya pun teruskan solat. Dalam keadaan solat saya dah mula rasa seram sejuk dan rasa keheranan, sebab pada usia tersebut mana kita faham tentang perkara gaib ataupun tentang perkara-perkara sebegini. Jadi selepas solat tarawih, orang kampung biasa akan mengadakan moreh. Moreh ni kalau orang kita panggil macam makan-makan biasalah, kudak-kudak pada malam hari, minum-minum kopi, seperti orang-orang kampung biasa, lepak-lepak, borak-borak. Jadi ketika itulah saya cakap dengan ayah saya, bertanya pada ayah saya, "Abah, tadi 2 saf di hadapan tu orang kampung ke?" Bapak saya pun tercengang. Dan dia pun cakap, bapak saya cakap, "Itu bukan orang kampung, itu orang asal masjid." Saya pun tak faham orang asal masjid. Apa maksud ayah saya orang asal masjid? Sedangkan saya tahu orang kampung saja yang solat kat sini. Jadi saya pun bertanya kepada ayah saya, apakah maksud orang asal masjid? Maka ayah saya pun ceritalah peristiwa masjid tersebut dan mengatakan bahawa masjid tersebut dihuni oleh bunian yang beragama Islam. Jadi dia pun turut melakukan solat
dan tidak suka perkara-perkara yang tidak baik dilakukan di dalam masjid tersebut. Sekiranya perkara yang tidak baik dilakukan di masjid tersebut akan mendapat amaran dan peringatan kepada orang kampung sendiri. Baik Jeffrey, sebenarnya adakah dengan kewujudan bunian yang Jeffrey nampak sendiri ketika itu disedari oleh ayah Jeffrey itu tadi? Ya, betul. Sebenarnya ayah sudah biasa dengan peristiwa tersebut. Jadi dia cuma tidak hendak cerita kepada anak-anaknya kerana takut. Malahan orang kampung sendiri pun pernah mengalaminya, cuma jarang berlaku. Jadi saya sendiri mengalami dan saya baru faham apa maksud orang bunian yang beragama Islam. Rupanya orang bunian beragama Islam ni dia melakukan amal ibadat dan taat dan suka berzikir, mengaji dan menjaga tempat-tempat seperti masjid. Jadi ayah saya pun berceritalah, masjid ini dihuni oleh lebih daripada 30 orang bunian. Jadi sebab itulah kenapa orang kampung tidak boleh tidur sesuka hati, bercakap-bercakap tidak baik, melakukan perkara lara-lara, mengumah masjid. Inilah puncanya. Malahan masjid ni pernah cuba orang untuk memecah masuk, tetapi akan sesat di dalamnya sendiri. Sehinggalah pada keesokan harinya orang kampung datang. Saya agak suka memecahai peristiwa ini, tapi saya mengalami, adakah ini satu ilusi ataupun nyata? Tetapi sememangnya adalah memang nyata dan benar. Dan kita kena percaya bahawa masjid ini bukan kita hanya saja yang ada di situ, malahan ada makhluk lain yang menghuninya, iaitu bunian yang beragama Islam. Dan saya masih ingat lagi haruman dan bentuk wajah bunian tersebut. Kebanyakannya mereka berwajah seperti berseri. Kalau kita pandang, kita tak boleh samakan wajah mereka dengan orang yang biasa kita nampak. Dan haruman dia haruman semerbak, tidak seperti haruman minyak atar ataupun minyak wangi yang biasa kita guna untuk pergi ke masjid. Jadi itulah ciri-ciri yang nyata. Lagi satu ciri yang nyata adalah bentuk kening dan maksudnya karakter bunian ni tak samalah dengan kita yang hidup dalam alam nyata ni betul, dia tidak sama, tetapi dia hampir serupa dengan kita. Berbentuk hampir sama, tapi dia mempunyai karakter yang sendiri, seperti lekukan di atas bibir. Itulah yang nyata. Kebanyakan orang bunian, hampir semua orang bunian tidak mempunyai lekukan di atas bibir atas kita seperti mana manusia biasa. Baik anda semua pendengar channel Turun Malam. Mungkin sedikit sebanyak perkongsian yang dikongsikan oleh saudara Jeffrey itu tadi mungkin boleh dijadikan sebagai penanda aras lah. Seandainya kita pergi ke mana-mana, kita terlihat orang yang asing bagi kita, secara mata kasarnya kita melihat dia mungkin manusia biasa, sama saja kepada kita. Tetapi harus diingat, seperti mana yang saudara Jeffrey ingatkan kepada kita tadi, bahawa salah satu ciri yang ada kepada bunian ini adalah salah satunya adalah lekukan di atas bibir. Seandainya tiada, bermakna anda perlu berhati-hati. Ya, kebanyakannya begitulah. Dan saya ingin mengingatkan kepada para pendengar semua, sekiranya kita hendak pergi utamanya kawasan masjid yang kita berasa macam diperhatikan, seram sejuk, hendaklah kita menjaga adab dan tata sosial kita serta kata-kata. Supaya kita kena faham, setiap tempat ada penghuninya sendiri, terutama penghuni yang terdahulu. Jadi kita perlu hormat. Seperti macam biasa kita bagi masuk salam pada masuk rumah orang, kita memberi salam. Begitu jugalah tempat-tempat tersebut. Jadi I kata pada saya, ia bukan satu rekaan, ia peristiwa yang saya alami sendiri dan permulaan pada detik permulanya hidup saya mengenal erti alam gaib tersebut. Baik Jeffrey, terima kasih di atas penceritaan yang saya rasa memang sangat menarik. Saya pun rasa tertanya apakah selepas ini ada satu cerita lagi mengenai pengalaman misteri
Sebab biasanya kalau berdasarkan kepada pengalaman saya lah, dengar cerita daripada orang-orang sekeliling saya pernah berkata, seandainya bila kita melihat satu perkara itu yang kita tidak pernah nak lihat sebelum ini, sebenarnya itu bukanlah pengakhiran kepada kita. Sebenarnya salah satunya hijab kita telah terbuka sebenarnya, dan kita mungkin barangkali akan melihat sesuatu yang mistik untuk masa akan datang. Itulah dia saudara, perkongsian daripada saudara Jeffrey mengenai pengalaman dia sendiri seawal usia dalam 13 tahun seperti mana yang diperkatakan tadi, dalam tingkatan 1 pada waktu itu. Cerita tadi boleh dijadikan sebagai pengajaran dan juga iktibar kepada kita. Seandainya kita pergi ke mana-mana kawasan ibadat, masjid, surau dan seumpamanya, kita perlu menghormati kawasan tersebut. Kita perlu menjaga kebersihan, itu yang paling utama, untuk mengelakkan sebenarnya daripada berlakunya perkara-perkara seperti ini. Tetapi sebenarnya pendapat peribadi saya sendiri sebenarnya, biar di mana tempat sekalipun kita pergi, kita perlu menjaga kebersihan, kita perlu menghormati kawasan tersebut. Baik anda semua pendengar Teruna Malam, saya kira itu sahaja perkongsian cerita seram bagi episod kali ini. Jika anda rasa anda inginkan cerita ataupun perkongsian kisah-kisah seram daripada kami, boleh saja berikan komen anda di ruangan komen di bawah ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.